Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membentangkan kertas kerja yang bertajuk Media Sosial dan Kesan Positif Menurut Islam. Saya, Nurul Najiha binti Zari Harman, nombor matrik 1181582. Saya akan mulakan dengan bahagian pendahuluan. Media sosial adalah sebuah platform atas talian yang boleh dikatakan satu fenomena yang meliputi kepelbagaian peranti perhubungan atas talian yang merupakan suatu pembaharuan teknologi zaman sekarang dan para penggunanya dapat berinteraksi dan berkongsi pendapat dari semua aspek tanpa batasan seperti politik, sains, gaya hidup, sukan dan sebagainya. Penggunaan media sosial menular dalam kalangan masyarakat dan mendapat sambutan yang baik di negara Malaysia. Tambahan pula, media sosial adalah salah satu teknologi yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat pada masa kini kerana penggunaannya semakin meningkat dari masa ke semasa. Contoh media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram dan tidak lupa juga aplikasi TikTok yang tular baru-baru ini. Kewujudan media sosial kini boleh memberi kesan positif serta manfaat kepada individu, masyarakat dan juga agama sekiranya digunakan secara bijak. Banyak pengguna yang memanfaatkan media sosial untuk hal-hal yang bersifat positif dan dapat memberi manfaat kepada semua pihak, sama ada pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Seterusnya, penyataan masalah dan objektif kajian ini. Penyataan masalah kajian ini adalah penggunaan media sosial pada masa kini memberi pelbagai kesan terhadap masyarakat dan ia juga amat penting untuk masyarakat, terutamanya umat Islam, untuk tidak melakukan perkara-perkara yang melanggarkan syariat seketika menggunakan media sosial. Objektif kajian ini adalah, yang pertama, memantau peranan media sosial terhadap masyarakat pada masa kini. Dan yang kedua, mengetahui kesan positif media sosial terhadap umat Islam. Itu sahaja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah binti Muhammad Karam Zaman, 1181589. Saya akan membentangkan tinjauan literatur bagi artikel ini. Berdasarkan kajian tinjauan literatur, kajian mendapati kelebihan media sosial iaitu bukan sahaja boleh digunakan untuk berkongsi maklumat, malah ia juga dapat digunakan untuk bertukar pendapat dan menambah ilmu. Ia juga penting untuk menyampaikan dakwah dalam menyebarkan agama Islam bukan sahaja kepada umat Islam tetapi juga kepada mereka yang masih tercari-cari hidup mereka sendiri. Seterusnya, media sosial merupakan salah satu media yang mempunyai peranan besar dalam kehidupan masyarakat kini dan semakin digemari dalam kalangan masyarakat global kerana ia mempunyai beberapa kelebihan berbanding media yang lain. Selain itu, media sosial dapat mempengaruhi dan memberi kesan terhadap perkembangan fizikal, akademik serta akhlak seseorang individu. Dan ia juga mampu memberikan kesan yang negatif terhadap semua penggunanya. Dengan adanya media sosial, semuanya akan berjalan lancar. Sebagai contoh, apabila berurusan dengan agensi kerajaan, orang ramai tidak perlu lagi pergi ke kaunter atau pejabat kerajaan untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembayaran cukai, bil elektrik, air dan lain-lain. Kajian literatur juga mendapati pelajar mudah mempelajari perkara yang positif dengan mengadaptasikan apa yang mereka lihat apabila mereka menggunakan media sosial dengan mengamalkan tingkah laku yang baik dengan persekitaran sekeliling sama ada terhadap ibu bapa, rakan-rakan dan guru. Sekali, berdasarkan kajian literatur ini, kita dapat simpulkan bahawa kajian ini tidak pernah dikaji lagi oleh mana-mana pengkaji. Kajian-kajian terdahulu yang pernah dikaji lebih memfokuskan kepada kesan-kesan penggunaan media sosial terhadap aspek-aspek yang tertentu sahaja dalam Islam tetapi tidak menyatakan kesan positifnya secara keseluruhannya. Sekian itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fatimah Az-Zahrah binti Zuhari. Nombor matrik 1181600. Baiklah, sekarang saya akan membentangkan tentang metodologi kajian. Seperti yang sedia maklum, metodologi kajian ini juga dikenali sebagai metodologi penyelidikan. Ianya adalah proses berstruktur menjalankan kaedah penyelidikan yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan. Ianya juga digunakan dalam penyelidikan akademik untuk menguji hipotesis atau teori. Antara metodologi yang kami gunakan dalam kajian ini adalah kajian kepustakaan.
Kajian kepustakaan adalah kaedah yang digunakan dalam mendapatkan data dan bukti dalam mengkaji dokumen dan rekod sedia ada. Kaedah ini adalah kaedah yang penting untuk mendapatkan maklumat dan dapatan yang relevan berkaitan dengan tajuk kajian ini. Proses mendapatkan kajian tertumpu kepada pembacaan serta penelitian dan rujukan daripada buku, jurnal dan artikel. Antara metodologi lain yang digunakan dalam kajian ini adalah kaedah internet. Melalui kaedah ini juga, artikel-artikel yang berkaitan dijadikan sebagai bahan rujukan dalam menulis kajian ini. Maklumat tambahan yang diperoleh melalui kaedah ini membantu dalam mengukuhkan lagi data dan dapatan kajian yang diperolehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nur Al-Fatihah binti Cik Nasir, nombor metrik 1181601. Seterusnya ialah dapatan kajian. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa terdapat banyak peranan media sosial di samping memberi kesan positif menurut Islam, antaranya ialah mengeratkan hubungan silaturahim sesama manusia. Pada ajaran Islam, setiap umat Islam diwajibkan untuk mengeratkan hubungan antara satu sama lain, sama ada hubungan itu berjarak dekat maupun jauh. Pada zaman serba canggih ini, terdapat pelbagai aplikasi yang boleh digunakan untuk berhubung dengan kenalan secara atas talian, sebagai contoh WhatsApp, Facebook, Skype, Telegram dan sebagainya. Selain digunakan untuk berhubung dengan kenalan lama, penggunaan aplikasi-aplikasi ini juga dapat menambah kenalan-kenalan baru di kawasan sekitar tempat tinggal maupun luar negara. Oleh itu, jelaslah bahawa dengan kemunculan media sosial ini sangat membantu manusia untuk mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Selain itu, kesan positif media sosial terhadap masyarakat menurut Islam ialah menambah pendapatan dalam kehidupan seharian serta memudahkan urusan pembelian pelanggan. Hal ini kerana wujudnya pelbagai aplikasi-aplikasi terkini yang boleh dijadikan sebagai medium perniagaan. Aplikasi-aplikasi ini sangat membantu dalam mengembangkan perniagaan secara terbuka dan hanya mempromosikan jualan secara atas talian tanpa perlu bersemuka dengan pelanggan. Aplikasi ini kebiasaannya digunakan oleh pelanggan yang tidak mempunyai masa untuk membeli barang di luar sana dan juga digunakan oleh pelanggan yang suka membandingkan kualiti sesuatu brand sebelum membeli apa-apa jenis barangan. Barang jualan secara atas talian ini juga kebanyakannya dijual dengan harga yang jauh lebih murah dan berkualiti berbanding dengan barang-barang yang dijual secara bersemuka. Justru, media sosial ini dapat digunakan untuk mengembangkan dan meluaskan perniagaan serta dapat memudahkan urusan pembelian. Di samping itu, media sosial juga digunakan sebagai landasan media hiburan untuk pelbagai golongan manusia. Hiburan dalam Islam adalah sesuatu yang diharuskan dan sesuatu hiburan itu hendaklah yang bukan melanggar perintah Allah. Hal ini kerana hiburan merupakan sebahagian daripada fitrah manusia. Oleh itu, media sosial juga boleh digunakan sebagai hiburan kepada manusia. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nurul Nabila binti Abdul Halim. Nombor materi 1181584. Saya akan meneruskan dengan dapatan kajian yang terakhir, iaitu media sosial membantu dalam menyampaikan ilmu yang berguna kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat yang kesuntukan masa untuk menghadiri majlis ilmu. Seperti mana yang kita tahu, dakwah ataupun perkongsian ilmu melalui media sosial dikatakan sangat berkesan dan cukup efektif kerana tidak terbatas oleh masa, tempat, keadaan dan situasi. Oleh itu, media sosial boleh dikatakan sebagai sebuah medium yang sangat membantu manusia dalam mendidik dan menyampaikan sesuatu ilmu dengan sangat mudah kepada masyarakat. Seterusnya, kesimpulan daripada kajian ini ialah kemajuan internet dan teknologi komunikasi telah memberi impak yang besar dan kesan terhadap kehidupan masyarakat, sama ada kesan yang positif ataupun negatif, bergantung bagaimana seseorang menggunakannya. Perkara negatif itu haruslah dihindari dan dibendung kerana ia boleh merosakkan akhlak dan akidah umat Islam. Namun sekiranya media sosial digunakan dengan betul, ia dapat memberikan banyak faedah dan kesan yang positif kepada umat Islam seperti mengeratkan hubungan silaturahim, menambahkan pendapatan melalui perniagaan atas talian sebagai landasan media hiburan yang tidak melanggar hukum, serta sebagai tempat untuk menyampaikan ilmu dan maklumat dengan lebih mudah dan cepat. Justru, bagi membolehkan perkara-perkara positif ini dilakukan, adab dan etika yang baik ketika menggunakan media sosial haruslah diterapkan dalam diri anak-anak sejak kecil. Baiklah, itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih dan Assalamualaikum.